Okey tuan-tuan, selamat petang. Jadi hari ni saya just nak share dengan anda berkaitan dengan re-entry. Sebab ramai yang PM saya yang menghadapi masalah untuk membuat re-entry. Sebenarnya tuan-tuan, okey baik. Saya ambil contoh ini adalah multi time frame untuk scalping. Okey. Sebenarnya anda perlu gunakan time frame 3 ini adalah time frame daily, H4 dan juga H1, tetapi memandangkan kita ada kekangan masa untuk saya dapatkan setup, jadi saya tukar format tersebut kepada format scalping. Okey. Okey. So untuk format scalping ini, apa yang tuan-tuan melakukan adalah kita dah marking level re-entry di time frame 3 okey. Dan sebenarnya saya aim re-entry tu berlaku di kawasan MBB, tetapi nampaknya time frame yang kedua okey. Time frame yang kedua ada candle arah, okey. Candle arah, dan candle arah itu naik menghampiri kawasan re-entry. Okey, kawasan re-entry, dan dia turun tidak melepasi kawasan MA10. Okey. MA10 low. Okey. Pada ketika ini, kalau kita buka di time frame 1, kita akan dapat lihat kawasan MHV. Okey, kawasan MHV. Jadi ini adalah satu full setup. Kalau tengok dekat sini, kita ada satu full setup. Kita ada extreme dekat sini. Kita ada MHV dekat sini. Lepas tu kita ada candle arah kukuh di kawasan ini. Dan kita ada nampak re-entry di kawasan ini. Okey. Banyak sangat ni. Okey. Kita akan nampak kawasan-kawasan yang saya tandakan sebentar tadi. Okey. Jadi jadi kalau tuan-tuan nampak di time frame yang kedua, apa yang kita nak tengok adalah satu trend retracement berlaku pada zone re-entry buy. Okey, zone re-entry buy. Okey, tapi tengok kat sini nampak MA5 dah cross ke atas. Okey, MA5 dah cross ke atas. Tak apa, kita buat dulu kerja kita nak dapatkan re-entry. Jadi bila dia dah turun, dia dah naik. Sebenarnya saya ambil kat sini, sebenarnya dia turun dan dia turun tidak melepasi MA5. Dekat sini saya dah dapat saya dapat detect lah. Saya dah dapat detect ada MHV, dan ketika itu muncul ni candle arah yang cross MA50. okey, dia dah cross MA50. Dan saya bila dia turun, saya tunggu dia turun dekat kawasan ni. Dekat situ saya dah masuk buy dekat sini. Saya dah masuk buy dekat sini. Dan kemudian dia turun membuat MHV. So bila dia turun, saya tambah lagi buy dengan syarat dia tidak break MA low 10 ni. Dengan syarat sejauh mana pun dia turun, kalau dia tidak break di MA10, bermakna masih lagi valid untuk buy, iaitu di kawasan zone re-entry buy. Okey, kenapa dia kena turun dan tidak melepasi? Sebab kita nak matikan kejatuhan ni. Mana kejatuhan ni bila dia re-entry, dia turun, dia tak boleh break. Mana dia dah buat MHV kat situ. Mana dekat sini lah MHV dekat time frame 1. Okey. So ramai yang masuk waktu time frame 2 ni, dia masih lagi turun tau. Kalau perasan sesiapa yang WhatsApp saya, ramai yang masuk entry bila retracement ni masih lagi jatuh, belum buat re-entry dan belum lagi membuat MHV. Belum membuat
belum mematikan kejatuhan retracement ini, belum lagi jatuh. So selagi mana retracement ini tak dimatikan, okay, selepas re-entry, key point dia retracement trend perlu dimatikan selepas berlaku re-entry bagi retracement trend itu. Barulah kita akan nampak MHV ataupun full setup di time frame 1. okey. So sekarang ni kita tunggu. Okey, sekarang ni saya nak tunggu apa? Okey, perasan tak? Sekarang semuanya berada di bawah mid-BB. Okey, maksudnya apa? Maksudnya ada kemungkinan kenaikan ini akan sampai mid-BB sahaja. Dia dah nampak tak dia dah naik? Kan? Betul-betul tak boleh kan? Sekarang nak cuba nak naik tapi tak boleh naik. Okey, at the same time kita tengok dekat sini. Belum ada lagi yang breakout daripada previous high. Okay, yang belum ada yang breakout previous high. So kita kena sangat berhati-hati. Sebab apa? Kalau dia turun membuatkan arah yang baru, bermakna mungkin akan ada trend yang baru bagi sell, bermakna dia masih lagi kejatuhan belum lagi selesai. Okay, kita nak tunggu sama ada kejatuhan itu telah selesai ataupun belum. Sekiranya ada candle yang break mid BB ni, saya akan cut loss. Sebab apa? Maksudnya ini dia dah turun, dia naik. Nampak tak dia turun, dia naik. Adakah ini kawasan re-entry? Kawasan re-entry bagi time frame kedua. Jadi bila time frame kedua membuat re-entry, kita akan nampak macam seolah-olah kenaikan retracement buy, re-entry, dan dia dah tamat kat situ. Jadi bila kita buka, kalau ni time frame 5 minit, kita buka di time frame H1, kita akan nampak benda yang sama, iaitu MHV, dan kita akan nampak seolah-olah candle arah kukuh berlaku. Jadi candle ni lah yang kita nak tengok. Kalau dia tutup di bawah mid BB, dan saya cut dia. Itu contoh saya cut loss. Saya cut saya punya entry. Maknanya saya cut kenapa? Bukan apa. Sebab apa? Bagi saya trending itu belum berlaku. Okay, kalau belum berlaku trending, then there's no point saya masuk entry saya pun. Okay, so biasanya ini yang saya akan buat. Macam mana? Yang pertama, kita tandakan zone-zone re-entry kita di sini. Kita tandakan zone-zone re-entry kita kat kawasan ini, dan kemudian apa yang kita tengok, kita nampak ini merupakan satu retracement trend menuju ke arah re-entry. Mana retracement trend menuju ke arah re-entry zone. Mana di situlah kita boleh nampak trend. Dan trend ini perlu dimatikan. Maknanya dia mati selepas berlaku re-entry. Nampak di sini re-entry, dia turun, dia tak melepasi MA10, maka di situlah rahsia MA10. Kita boleh dapati rahsia MA10 kat situ, dia akan mematikan kejatuhan itu. Saya rasa saya share dalam video yang percuma di YouTube saya, di channel saya, rahsia MA10. So boleh tengok balik video tu. Saya ada ceritakan kepada anda tentang rahsia ataupun bagaimana saya membaca MA10 itu. Okey. Dalam keadaan macam ni, tuan-tuan, apa yang saya tengok adalah saya menunggu berlakunya breakout. Jadi bila berlaku saja breakout, bermakna kita tahu bahawa trend itu telah ikut trending. Dan apa yang kita nak tengok ada apa yang berlaku di atas ni. Dalam berapa pip ni? 26, 15, 17. Okey, apa yang berlaku dekat atas ni? Adakah MA5 ni, adakah dia akan membuat MHV ke atas ni? Jadi bila dia buat MHV ke atas ni, mana mungkin di H1 dia akan menjadi kawasan zone untuk re-entry sell. Tapi kita tidak akan masuk sell kerana ini adalah pembentukan. Kalau dia jatuh, pembentukan bagi candle arah. Jadi bila berlaku saja arah, di mana ada arah, wajib akan ada re-entry.
Jadi macam mana dia jatuh pun, katakanlah dia naik atas, selepas re-entry tadi dia naik atas dan kita dah close, dia terjun. Dia terjun ni macam mana banyak pun dia terjun tuan-tuan, ini adalah pembentukan candle arah. Jadi apabila berlaku arah, kita tahu dia akan ada re-entry. Jadi kita tunggu point re-entry tu. Kita tunggu point re-entry tu dan cari setup yang kenaikan ini dia akan berlaku macam ini. Dia akan jadi trend, retracement trend, dan dia akan ada penurunan. Okay, dia ada kenaikan dan dia akan ada penurunan. So dia akan turun dan dia akan naik balik. Dekat situ dia tak lepas MA10. Bila berlaku kembali benda yang sama diulang-ulang, benda yang sama ulang-ulang di time frame yang kedua, retracement trend akan ada arah untuk naik atas, arah buy, dan dia buat re-entry dan dia naik tidak melepasi, selepas re-entry tidak melepasi MA10 high. Okay, bermakna kenaikan ini telah pun selesai, telah pun habis destinasinya, telah sampai, iaitu re-entry untuk sell. Bermakna persediaan untuk kita sell lah dekat atas ni. Persediaan untuk kita sell dekat atas ni. So mana bila kita tengok ke atas ni, dia naik kan. Di time frame 1 ni dia akan naik. So bila muncul ni kenaikan dekat sini, so mungkin dia akan turun, dia akan naik, tak lepas. Macam ni. Okey, sekarang ni nampak tak? Daripada re-entry dia nak menuju ke atas. Menuju dekat atas ni, tengok tuan-tuan. Okey, you nampak daripada MA10, daripada MA low ni nak pergi ke MA high ni, dia akan ada satu trend. Okey, trend itu yang mana di dalam dalam range MA ni, kita akan dapat lihat trend candle arah di time frame yang kedua. Tengok time frame yang kedua, dekat situ you punya trend arah berlaku. Sebab time frame 3 ni dia akan bagi zone. Daripada zone atas ke zone bawah dia akan ada trend. So trend ini kita tengok dekat mana? Dekat time frame yang kedua. Kalau dia menuju ke re-entry zone, kita akan panggil retracement trend. Pasal dia nak buat re-entry untuk major trend. So kali ini, selepas re-entry untuk major trend di time frame yang ketiga, trend baru terbentuk. Okey, trend baru terbentuk dan dia akan naik atas. Jadi bila dia naik atas ni, tengok dekat MA low ni, MA 5 ni, dia akan buat re-entry juga. Kata kalau dah sampai puncak ada dekat sini, dia akan buat re-entry dan dia akan naik. So by the time dia buat kenaikan ini buat re-entry dan dia naik tidak melepasi MA10, maka dekat situlah kita tahu ada penghujung trend telah pun berlaku. Keadaan ini naik, trend naik, dia turun, dia naik ini di re-entry dan juga naik tidak melepasi MA10, maknanya tidak boleh melepasi MA10 high. Okey, dekat sini MA10 high. Maknanya dekat time frame yang pertama ini dia telah pun membuat MHV. Dia membuat full setup untuk MHV ketika itu. Dan sekiranya berlakunya candle arah, dan itulah tanda bahawa kenaikan untuk trend ke arah MA high time frame 3 atas ni telah pun selesai. Berlakunya re-entry, mana trend buy, berlakunya re-entry buy, berlakunya re-entry buy, dan trend price naik tidak melepasi MA10 di time frame kedua, itulah tanda kenaikan telah lemah. Okey, kenaikan telah lemah. Okey, tengok sekarang ni. Sekarang ni dia cuba nak break mid BB. Kita tengoklah kalau dia boleh break. Tapi nampak resistance sangat kuat. Okey. So kalau dalam keadaan macam ni, kalau saya nak close, saya boleh close. Pada sampai resistance, saya tunggu dia break, dia buat entry. So saya boleh close dulu kalau saya nak. Okey, saya boleh close dulu. Okey, tetapi kalau saya nak tengok apa yang berlaku, nak jadi apa, saya tunggu dia ni kenaikan, saya tunggu dia jatuh, buat re-entry, dan saya tunggu dia naik tidak melepasi MA10. Dekat situ saya boleh close. Berapa yang dapat?
saya close. Okay, so itu salah satu cara jugalah, okay, untuk kita trade dalam BBMA. So time frame yang kedua ni sangat penting. Apa pun saja trend retracement ataupun trend yang follow major trend perlu dimatikan selepas berlaku re-entry. Selagi tak berlaku re-entry macam ini, time frame yang kedua ni, selagi dia tak berlaku re-entry, dia tidak akan mati. So kiraikan tu mungkin dia akan reverse. Candle yang kedua, candle yang next candle dia naik tidak melepasi MA10, dan kat situ kita akan dapat tengok lah MACD kat sini. So kita kalau macam ini dah profit, kita TP saja, TP, tunggu setup seterusnya. Mungkin akan ada berlaku candle arah kat sini, ataupun mungkin dia turun lagi untuk membuat re-entry sebenarnya kat sini, kita tak tahu. Apa pun kita menunggu pada setup yang dibuat oleh market. Okey tuan-tuan, so saya harap jelas Saya harap jelas tuan-tuan semua yang masih lagi keliru dengan re-entry. Ini adalah contoh kaedah re-entry yang saya buat. Okay, contoh kaedah re-entry yang saya buat, maknanya kalau TF2 macam ini yang kita tengok, TF3 kita tengok pada zone, dan TF1 mestilah reflect apa yang berlaku di TF yang kedua. Okay, jadi saya rasa itu saja tuan-tuan. Tengok dia nak naik dah. So saya harap penjelasan saya ini jelas untuk anda semua. Terima kasih kepada yang menonton. Good luck in your trade. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya saya, tak ada masalah. Okay, so thank you very much. Okay, good luck.